العلي العظيم ثم أما بعد. Dikasihi Tuan Pengusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, ayah-ayah, ibu-ibu, sidin hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. InsyaAllah malam ni kita masuk pada muka surat 20, ya, bab yang baru, beratnya maut dan kengeriannya. Nah, insyaAllah. Betul tak? Ke belum lagi? Belum lagi. Muka surat apa? 19. Oh, 16. Oh, belum lagi dah. Muka surat 16. Minta maaf. Nah, ya. InsyaAllah malam ni kita sambung, ya, pada muka surat 16. Masih lagi bab ikhlas. Hamid Al-Affaf berkata, jika Allah akan membinasakan seseorang, maka dihukum dengannya 3 macam. Jika Allah akan membinasakan seseorang, membinasakan di sini maknanya menjauhkan seseorang daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Nah, maka di akhirat binasa dengan cara lain pula lah, ya. Maka di atas dunia binasanya orang yang macam ni diberikan oleh Allah dalam keadaan dia tidak rasa yang dia tu dibinasakan. Nah, sebab dia boleh makan minum, dia boleh hidup sebagaimana orang lain. Kalau azab di akhirat nampak sungguh, pembalasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Macam mana yang dikatakan kalau Allah membinasakan seseorang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nampak 3 perkara. Ulama sebut dihukum oleh Allah dengan 3 macam, yakni 3 perkara. Bila mana ada pada seseorang, maka tandalah ia itu telah dibinasakan oleh Allah di atas dunia. Nah, apa dia tanda dia? Yang pertama, diberinya ilmu tanpa amal. Allah. Nah, ini paling kita bimbang hadirin sekalian. Yang pertama, kita tengok dia tu banyak ilmu tapi tak beramal. Ini tanda kebinasaan, kata Syekh Hamid Al-Affaf rahimahullah. Nah, banyak ilmu tetapi kita tidak nampak amalan pada diri dia. Ilmu tidak berjalan. Tu. Sebab tu ilmu yang sedikit tetapi diamalkan lebih hebat dan lebih baik daripada yang banyak tanpa amal. Maka hadirin dikasih lagi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang paling penting sekali, tanda orang tu mendapat rahmat, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana ilmu dia hidup dengan diri dia. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, nak tahu, nak kenal orang tu berilmu, ilmu tu hidup dalam amal dia. Tu. Walaupun sedikit, walaupun sekadar dia tahu bismillahirrahmanirrahim, tetapi menjadi amalah. Dia tahu solat berjemaah pahala sekian-sekian, maka dia jadikan setiap amalan dia. Solat 5 waktu dia jaga. Maka ini contoh hadirin dikasih lagi dirahmati Allah. Tapi kalau dia ni kita tengok ilmunya banyak, tahu macam-macam perkara, tetapi tidak nampak dalam kehidupan, maka ini tanda kebinasaan, kata ulama. Na'udzubillah.
Yang kedua, diberinya bersahabat dengan orang-orang soleh tetapi tidak mengikuti jejak mereka. Berkawan dah dengan orang baik. Nah, alhamdulillah, datang dah kita kata berjemaah di surau masjid. Alhamdulillah, kita kata bergaul dengan orang-orang yang baik tetapi tidak mengikuti jejak mereka, sekadar berkawan, ya. Tetapi segala sifat, tindak tanduk, percakapan, pemakaian, tutur kata orang-orang baik tidak diikut. Buat cara dia juga. Gitu. Wah, cara dia juga. Berkawan dah. Ini tanda, kata ulama, di antara tanda kebinasaan seseorang di atas dunia, yang dia tidak dapat manfaat daripada orang yang dia berkawan, sedangkan yang dia berkawan tu orang baik dah, orang soleh dah, tetapi tidak mampu untuk memberi kesan dalam hidup dia. Ini di antaranya. Sebab tu kita bimbang, hadirin sekalian, bila mana kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala nanti, di situ ada dua perbezaan. Yang balik kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada dua golongan, sebagaimana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dibawa lalu, diusung jenazah di atas pengusung, maka Nabi tengok, ya, satu masa bila mana orang bawa jenazah, orang usung jenazah, maka Nabi tengok. Bila mana Nabi tengok, Nabi sebut mustarihun aw mustarahum minhu. Dua golongan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa manusia yang balik pada Allah Subhanahu wa taala di antara dua golongan ini, kata Rasulullah. Yang pertama mustarahun, yang kedua mustarihun minhu. Lalu sahabat tidak faham. Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahu minhu. Maka sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yang kamu kata mustarih itu siapa? Dan yang kedua yang kamu kata ya Rasulullah al mustarahu minhu itu siapa pula? Ya. Inilah dua golongan yang kata Nabi yang balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia ditutup mata oleh Allah, dikafan mayat semua sekali, balik di alam barzakh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya yang pertama, siapakah mustarih? Siapakah ya Rasulullah yang kamu kata tadi? Yang pertama mustarihun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala al-'abdul mu'minu yastarihu min ta'bid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Ini Nabi jawab. Nabi kata, yang aku kata mustarihun itu, kata Rasulullah, iaitulah seorang hamba Allah Ta'ala yang beriman. Dia mati, orang yang beriman pada Allah, yastarihu min ta'bid dunya wa adhaha, iaitulah orang yang rehat daripada kepenatan dunia dan segala cubaan godaan dunia. Dia selamat dah, rehat dah, dia pernah beramal,
penat dalam keadaan sabar dalam masalah ujian daripada Allah, berbentuk maksiat macam-macam atas dunia, habis dah, lepas dia halangan ni. Maka bila mana tutup mata, maka dia ni rehat serehat-rehatnya, rehat serehat-rehatnya. Kita penat ni atas dunia, kata Tuan, penat kita atas dunia, penat dengan beramal, tahan sabar. Maka selepas mana mati orang beriman, kata Nabi, yastarihu min ta'bid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Yang mana bila mana dia mati, orang beriman ni mengambil kesenangan ia daripada kepenatan dunia, dan perkara-perkara yang menyakitinya kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik tak ada masalah, akan bertemu dengan rahmat yang sangat luas. Inilah yang pertama Nabi tunjuk jenazah ini. Bila mana diusung jenazah ini, Nabi tunjuk di antara dua. Yang pertama tadi mustarihun, yakni bila mana mati dia dapat rehat, senang dia, amal dia, tentera. Min ta'bid dunya wa adhaha, daripada penat duduk di atas dunia beribadah, sabar dalam menjunjung titah perintah Allah. Bila mana mati tak ada apa, selamatlah dia, damailah dia, berada di alam barzakh sana dengan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencurah-curah. Satu. Yang kedua, kata Nabi, bila mana sahabat tanya, wa mal mustarahu minhu, apa dia ya Rasulullah yang kamu kata mustarahu minhu? Maka Nabi jawab, yang kedua ni, wal fajiru yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Nabi kata manakala yang kedua ni, iaitulah al fajir, orang yang derhaka pada Allah, lawan orang beriman. Lawan orang beriman, orang yang tidak beriman pada Allah. Al-fajir, orang yang ingkar pada Allah, yang bawa hutang dengan Allah Ta'ala dengan banyak, yakni dosa-dosa, bawa beban yang berat balik akhirat. Dahsyatnya dia duduk atas dunia dulu tidak senang orang. Bila mana dia ada takut orang, bila mana dia ada tidak selamat. Lalu kata Nabi, bila mana yang kedua ini, wal fajir, yang kedua ni kata Nabi, orang-orang yang derhaka, yang ingkar pada Allah, yang jahat perangai di atas dunia, yastarihu minhu, bila mana dia mati, orang ambil rehat, kerehatan daripada kematian dia. Maknanya bila mana dia mati, orang lain senang. Allahu Akbar, na'udzubillahi min dzalik. Lagi mana dia ada, orang lain susah, kerana kejahatan yang dia buat. Sehingga kata Nabi apa? Yang pertama, minhul ibad, orang lain senang dengan sebab dia mati. Siapa? Al-ibad, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah di kalangan manusia selamat bila mana dia mati. Tika mana dia tidak mati, bunuh orang tu, rapok rumah orang ni, curi barang orang tu, buat lari anak dara orang. Allah, tak selamat orang disebabkan dia. Bila mana dia mati, kata Nabi, orang lain selamat, aman dengan sebab tidak ada dia. Yang kedua, wal bilad, negara pun selamat dengan dia mati. Allah, tuan-tuan, na'udzubillah. Ada makhluk ni negara pun tak selamat. Kacau bilau habis disebabkan dia, rosak habis negara mungkin disebabkan dia. Yang ketiga, kata Nabi, wasyajar, pokok kayu kayang pun selamat dengan sebab mati dia. Dulu masa dia hidup, kayu kayang pun tak boleh nak naik, ya. Buah-buah orang, buah-buah dia, buah kayu orang tak lekat.
selamat makhluk disebabkan ada dia. Perosok betul hadirin sekalian. Dan yang keempat kata Rasulullah, wadawa, binatang pun selamat dengan dia mati. Allahu akbar. Kalau inilah kehidupan di atas dunia, orang lain tak selamat belaka, baik mati ya. Inilah kata Nabi yang kedua. Siapa orang yang jahat, yang duduk atas dunia ni sebagai fajir, ada kerja lain, kerja dia nak ngopok orang, nak bunuh orang, nak ambil barang orang, lembu dia, buah orang, buah dia, rumah orang, rumah dia, tak selamat. Maka kata Nabi, pergi bertemu dengan Allah dua golongannya. Yang pertama orang yang beristirahat, yakni orang beriman. Yang kedua orang yang ambil rehat dengan sebab dia mati, yakni orang yang derhaka pada Allah. Kita tuan, maka kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga bila mana kita mati aman kita dipusara. Orang lain bila mana kita mati, orang lain ingat kenangkan kita. Bila mana kita mati, negara rasa kehilangan. Bila mana kita mati, orang kampung ingat. Bila mana kita mati, kayu-kayang menangis. Bila mana kita mati, menatang-menatang yang kita bela pun rasa sayu. Nak gitu. Dok kata bila mana kita mati, orang kata alhamdulillah, nasib baik mati dah. Allah, tuan-tuan. Sebab dengan sebab dia mati aman habis orang. Inilah sidang jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Nabi sebut dua golongan yang balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok ulama dia sebut, bila mana bersahabat dengan orang-orang soleh, biarlah kita dapat kesan juga. Kita berkawan dengan orang-orang yang datang ulang alik ke rumah Allah, biar hati kita tertambak juga. Nak gitu. Sekurang-kurangnya kita jadi baik dengan diri kita sendiri. Sebab tu Nabi beri perumpamaan di dalam mencari kawan, mencari sahabat, ya. Orang yang berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kokok mana pun dia terkena juga bau-bauan yang harum. Kita berkawan dengan orang yang jual minyak atar, terkena juga kat baju kita, insya-Allah. Orang yang berkawan dengan tukang besi, kokok mana pun dia kena juga percikan api, percikan besi adik. Maka ini di antara perumpamaan yang disebut dalam bab bersahabat. Cari kawan-kawan, cari taulah, cari rakan-rakan, maka tidak adalah melainkan orang-orang yang baik, ya, yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita terbina juga. Tetapi dia berkawan dengan orang baik tak jadi juga, ya. Bila mana berkawan dengan orang baik tetapi tidak mengikuti jejak mereka, tak mampu untuk mengikuti, ini tanda-tanda kebinasaan kata ulama. Dan tidak beradab terhadap mereka. Dia berkawan-kawan dah dengan tok-tok alim. Dia berkawan-kawan dah dengan orang baik, tapi kurang adab. Tak beradab. Jumpa dengan orang lain tak beradab. Jumpa dengan orang baik, perangai dia tidak elok. Walah dia berkawan dah. Tang nak bercakap bohong, ya cakap bohong juga lagi. Tang dia nak mengumpat, ya mengumpat juga. Kita kata walah dah berkawan dah dengan orang baik. Ini di antara tanda-tanda hadirin sekalian, kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika mana amal tidak dapat diserapkan daripada ilmu yang kita belajar, kita berkawan dengan orang yang baik, maka sifat perangai dia tak mampu kita nak serapkan dalam perangai kehidupan kita seharian. Inilah di antaranya
yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, moga-moga Allah didik jiwa kita. Sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bila mana mereka bersama dengan Nabi, mereka cari juga apakah perbuatan Nabi yang dia nak tiru, tuan-tuan. Nah, dia nak tiru setiap perkataan, perbuatan Rasulullah, tindak tanduk Nabi. Kalau boleh mereka nak tiru, hadirin sekalian. Sebab itulah bila mana Nabi berjalan sampai dekat pokok yang dahannya rendah, yang rendah, Nabi tunduk. Sahabat tunduk juga. Walaupun pokok ini sudah ditebang, dipotong dah, sampai kat situ tunduk sahabat. Orang tanya, kenapa ni tunduk pelik yang tak ada dahan dah? Dulu aku tengok Rasulullah buat, aku nak buat juga. Masya Allah, tuan-tuan. Rasulullah dah hilang dah, tapi buat juga macam tu, nak ambil ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hari ni, tuan-tuan, kita rindu nak buat apa yang Nabi tinggal, walaupun rasa agak janggal. Nah, kita nak makan nasi dengan tangan, rasa malu dah zaman sekarang kalau pergi hotel-hotel. Nah, ambil sudu tak tepi makan dengan tangan, orang tengok pelik. Tetapi tak ada pelik bagi kita, kan tuan-tuan. Makanlah. Kita nak usap jari, kita nak kucuk tangan, benda sunnah yang ada keberkatan, maka kita buat, tak ada masalah, ya. Kerana itu di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Itu di antaranya, hadirin sekalian. Lalu kita berada terhadap apa yang ditinggalkan oleh ulama-ulama. Bukan kata kita bersama dengan dia, kita tidak berada, kurang ajar kita dengan ulama-ulama. Na'udzubillah. Itu tanda kebinasaan seseorang, kata Syekh Hamid. Dan yang ketiga, diberi jalan untuk berbuat taat. Buat dah taat, tetapi tidak ikhlas. Allah, na'udzubillah. Inilah yang paling kita takut, hadirin sekalian. Allah buka dah ruang, kita datang belajar, kita datang berjemaah, ya, kita solat, kita berzakat, kita buat segala kebaikan. Allah lorong dah, alhamdulillah kita boleh buat, tuan-tuan. Tetapi terlekat lagi, iaitulah tidak ada keikhlasan semata-mata kerana Allah. Bila mana kita buat, Allah uji pula rasa nak riak, rasa nak takabur dengan orang, rasa nak sombong. Nah, itu di antaranya, hadirin dikasih lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perkara yang sangat dipesan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita buat, tidak dilakukan dengan keadaan yang sebaik mungkin, walaupun mencari harta benda yang halal, yang baik. Kata Nabi, wa man talaba dunya halalan, barang siapa yang cari keduniaan, yakni habuan, yakni kelebihan ganjaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, buat kerja, cari duit, macam-macam kita cari di atas dunia yang halal, tetapi dalam keadaan ada 3 sifat. Yang pertama sekali, mukathiran, iaitulah cari harta benda yang halal, tetapi bila mana dia dapat, tidak ingat hulu hilir dah. Dia dapat, dia bilang, esok kerja pula bilang. Berapa untung, bilang, tanpa menghiraukan seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil solat, tak berganjok dia, ya.
Orang datang belajar, ya dok kisah cari habuan dunia siang dan malam, balik kumpul masuk bank, semayang diketepikan, puasa kadang-kadang diketepikan, sedekah tak berbau, zakat mungkin tak keluar. Kerja dia membilang-bilang, simpan. Ini sifat mukathirah. Yang kedua kata Nabi, mufakhiran. Bila mana dia cari keduniaan, maka dia dapat segalanya. Dalam hati dia ada perasaan bangga dan sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasa sombong bila mana diberi kelebihan yang banyak. Ya. Rasa dalam keadaan berbangga sungguh. Ini sifat-sifat yang tercela. Dan yang ketiga kata Nabi, muraiyan. Muraiyan maknanya dalam keadaan nak menunjuk-nunjuk. Ya. Tidak keikhlasan ada pada Allah, tak apa dia keikhlasan tidak ada. Tiga sifat ini penyakit yang sangat bahaya, kata Rasulullah. Walaupun dia kerja-kerja yang halal dan tayyibah, dia cari makan pada pandangan manusia halal, tidak salah, ya. Tetapi salahnya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Konsep yang tidak kena. Dia berada di atas dunia, dia cari kelebihan daripada Allah. Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, fa idza qudiyatis-salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Allah perintah, ya, selepas mana selesai solat, bertebaranlah kamu mencari kelebihan di atas muka bumi Allah. Ya, fantashiru fil ard. Selesai sembahyang, bertebaranlah. Kalau kamu guru, bertebaranlah. Kalau kamu doktor, bertebaranlah. Kalau kamu sebagai seorang tukang apa dia, kita kata tukang kebun, bertebaranlah. Kalau kamu seorang peladang, carilah makan. Wabtaghu min fadlillah, carilah kelebihan daripada Allah, yakni rezeki daripada Allah. Tapi konsep yang diajak oleh Allah tidak diikuti. Bila mana orang seru, Tok Bilal seru sembahyang Jumaat, berapa ramai lagi saudara-saudara kita di luar sana hadirin sekalian yang tidak berhenti nak sembahyang Jumaat, masih cari kehidupan dunia. Inilah yang Allah Ta'ala marah, yang Nabi sebut dalam hadis ni. Tahu cari je kehidupan dunia, bersifat angkuh dan sombong dan menunjuk-nunjuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqiyallahu ta'ala yaumul qiyamati wa huwa alaihi ghadban. Lalu kata Rasulullah, bila mana dia balik bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak, atas dia tu makna kata dia murkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah marah. Balik di akhirat Allah marah dengan orang demikian. Nah, maka inilah sidang jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Allah beri jalan dah nak buat baik. Memang dia kerja baik. Allah lorongkan hati dia nak buat benda-benda yang halal di sisi Allah Ta'ala mungkin. Maka dia buat kerja, jual burger mungkin, benda baik. Itu tu, goreng pisang, benda baik. Jual air kelapa, kita tengok tepi-tepi jalan, benda baik. Daripada meminta-minta, lalu kita bekerja cari sedikit kelebihan di atas dunia, tetapi dalam masa yang sama jangan dilupai akan Tuhan dia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja yang Allah minta. Lalu kalau itulah yang ada pada dia, buat dah kebaikan, jalan kebaikan telah dibuka, dibuat dah ketaatan,
tetapi tidak ada keikhlasan, maka ini juga di antara tanda-tanda kebinasaan seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian. Abu Laith As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala berkata, itu semua kerana buruk niatnya dan busuk hatinya. Sebab apa jadi macam tu? Sebab apa binasa yang di atas tu berlaku pada seseorang? Kata pengarang kita, semua itu berlaku kerana buruk niatnya, niat yang tidak baik. Nah, bermula dengan niat. Bila mana niat tu rosak, nah, maka rosaklah. Bila mana busuk hatinya, maka lahirlah keadaan yang kita sebut tadi, hadirin sekalian, mukathiran. Ya, sentiasa mencari, mengumpul, tidak ingat bahawa dia juga akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mufakhiran, rasa bangga dan sombong. Maka tidak layak manusia untuk mengambil pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang layak sombong hanya Allah. Yang layak takabur hanya Allah. Lalu manusia ambil letak pada dia, maka tidak menjadi. Itu di antaranya. Apatah lagi muraiyan, nak menunjuk-nunjuk, tidak layak bagi makhluk. Ya, maka sudah tentulah, kata Imam Laith As-Samarqandi rahimahullah, itulah sebabnya. Sebab sekiranya niatnya baik, nescaya diberi manfaat dalam ilmunya. Satu, bila mana niat tu baik, Allah beri manfaat dalam ilmu yang dia belajar. Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian. Ilmu yang dia belajar diberi manfaat. Bila mana niat tu baik, kita akan dapat sesuatu mudah-mudahan. Sebab tu Syekh Az-Zarnuji rahimahullah, dia sebut dalam kitab dia Ta'limul Muta'allim, kena tahu juga jalan-jalan yang pertama sekali mengapa ilmu yang kita belajar lama tetapi tidak terkesan. Apa sebab dia? Kita tu cantik, hadirin sekalian. Kena tahu juga bagaimana cara ilmu tu supaya dapat subur dan dapat menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Ada cara dia juga. Maka inilah sidang jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Laith, bila mana hatinya cantik, bila mana niatnya sempurna, maka manfaat dia akan dapat daripada ilmu. Tu hadirin sekalian. Dan ikhlas dalam amalnya, ikhlas di dalam amal, maka kita nampak zahirnya akan keluar buah-buah yang manis, ya, akan keluar sifat-sifat yang sangat hebat, akan keluar sasiah diri yang baik. Itu maknanya. Dan menghargai kedudukan orang-orang salihin, bermula dengan niat yang ikhlas yang baik. Dengan sendiri ilmu yang kita belajar dapat dimanfaat. Dengan sendiri kita hormat akan orang yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa sayang, kita rasa kasih, ya, kita rindu nak bersama-sama dengan kelompok-kelompok ini. Maka ini tandanya, hadirin yang dikasihi lagi dirahmati Allah, bila mana niat hati kita baik, hati kita sempurna. InsyaAllah, mudah-mudahan. Lagi kata Imam Laith, saya telah diberitahu oleh orang yang dapat dipercaya dengan sanadnya dari Jaballah, Al-Yahshubi berkata, ketika mana kami bersama Abdul Malik bin Marwan dalam sesuatu peperangan, tiba-tiba kami bertemu dengan seseorang yang selalu bangun malam, bahkan tidak tidur malam kecuali sedikit. Selama itu kami belum kenal padanya,
Kemudian kami ketahui bahawa ia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bercerita kepada kami, bagaimana diriwayatkan, diceritakan oleh Imam Laits rahimahullahu ta'ala, cerita yang sangat hebat di zaman kerajaan Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ketika mana dalam satu peperangan, kata dia, kami bertemu dengan seseorang yang selalu bangun malam. Bila ni? Dalam medan peperangan. Dalam medan peperangan ada seseorang yang selalu bangun malam. Bahkan kami tengok tidak tidur malam dia kecuali sedikit. Lalu kata dia, selama itu kami belum kenal padanya, kami tidak tahu siapakah orang ni. Lama-lama kami tahulah bahawa dia ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Lalu ia bercerita kepada kami, ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fi man najatu ghada. Orang tanya Nabi, dengan apakah mencapai keselamatan kelak, yakni kejayaan, an-najah, kejayaan. Ya Rasulullah, agak-agak dengan apakah kita mencapai kejayaan kelak? An-najah. Lalu jawab Nabi, qal alla tukhadi Allah. Nabi kata, kejayaan akan berlaku pada kamu selama mana? Selama mana kamu tidak menipu Allah. Sahabat tidak faham. Kejayaan akan datang pada kamu selagi mana kamu tidak menipu Allah. Jangan menipu Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjayalah kita. Dalam apa bidang sekalipun nak berjaya. Kalau kita buka kedai makan, kalau kita buat perniagaan, hadirin sekalian, kadang-kadang orang pergi cari tempat yang tak betul. Nak buka kedai, pergi cari, kita kata orang yang tidak selayaknya, maka dia berilah barang-barang pelik-pelik, balik tanam kat kedai. Contoh pelaris. Itu bahaya juga. Kita pernah jumpa dah. Ni ramai orang-orang kita, tuan-tuan, ya. Sedangkan yang pertama sekali bila mana nak buka bisnes apa-apa, minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allah kata, dah wahai orang-orang beriman, bila mana kamu nak minta tolong, mintalah dengan Allah dengan sabar dan solat. Buat istikharah baik-baik. Ya Allah, aku nak buka kedai makan ni, ya Allah. Kalaulah aku buka kedai makan ni, ya Allah, baik di sisimu, ya Allah, maka permudahkan urusan. Itu kita sembahyang istikharah, minta macam tu. Ya Allah, kalaulah perniagaan aku ni tidak baik di sisimu, ya Allah, engkau tunjukkanlah jalan keluar bagi aku, ya Allah. Tidaklah timbul hasad dengki. Ni kalau kita tengok orang sebelah tu laku sama-sama nasi lemak, tengok yang tu ramai orang, kenapa? Rupanya ikan bilis lebih 2 ekor. Tu 5 ekor, dia jual 3 ekor. Balo cari pasar, buat macam-macam kheno, tutup kedai kawan tu. Boleh untuk berdengki, tidak ada masalah. Islam membenarkan. Dalam konteks mana? Tengok dia pandai buat nasi lemak,
Sambal dia sedap, Allahu Akbar. Nasi dia lembut sungguh. Belajar supaya kita pandai buat macam dia juga, buat sama macam dia. InsyaAllah. Itu dengki yang dibolehkan dalam Islam. Kita dengki, kita berusaha bersungguh-sungguh, tak ada masalah. Kita dengki dengan orang kaya, tak ada masalah. Kita berusaha sampai tahap kita berjaya, lalu kita juga boleh bersedekah macam si kaya juga, tak ada masalah. Tetapi tidak kat situlah kan tuan-tuan, kita jumpa ramai orang-orang yang ada PhD, perasaan hasad dengki, lalu dia buat benda-benda yang tidak sepatutnya, tidak diizinkan oleh syarak. Macam tu. Sebab tu bila mana sahabat tanya Nabi, bilakah akan mencapai kejayaan ya Rasulullah dalam peperangan? Nabi kata, jangan kamu menipu Allah. Jangan menipu Allah. Saya sebut selalu ke anak-anak murid ni, last no exam SPM. Saya kata, jangan kita menipu Allah lah. Nak periksa ni, mayang hajat juga, mayang juga kita lepas ni kita tak semayang pula, Allah tahu. Sebab kita nak semayang, nak exam, kita baca Yasin, kita semayang hajat. Lepas pada semayang terbang habis dah, hak fardu pun terbang juga. Seolah kita tipu Allah. Nak bodek Allah sebab kita nak exam. Lepas exam tak ingat dah. Zuhur, asar, subuh tak tahu ke mana dah. Samalah yang sahabat tanya Nabi, bilakah kejayaan akan datang ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, jangan berbohong dengan Allah. Fa kaifa nukhadi' Allah? Lalu bagaimana ditanya, bagaimana menipu Allah Ta'ala ni ya Rasulullah? Apakah maksud menipu Allah? An ta'mala bima amaraka Allah wa turidu bihi ghayra wajhillah. Nabi jawab, Nabi kata, yang dikatakan menipu Allah Ta'ala ni iaitulah an ta'mala bima amaraka Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wa turidu bihi ghayra wajhillah, buat dah amal baik. An ta'mala bima amaraka Allah, buat perkara-perkara yang Allah suruh, mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa turidu bihi ghayra wajhillah, tetapi tidak kerana Allah. Inilah, ini makna menipu Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat dah benda baik yang Allah suruh, tapi bukan kerana Allah. Ya tuan-tuan, ini penyakit hati yang sangat susah untuk kita tengok, tuan-tuan, melainkan kita yang tahu kan. Kitalah yang tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita buat. Orang lain tidak nampak, kan? Orang tidak nampak apa yang kita buat. Inilah jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sambungan hadis ini, wattaqur riya. Nabi pesan, dan takutlah kamu dengan perasaan menunjuk-nunjuk. Berhatilah kamu dengan riya, kata Rasulullah. Wattaqur riya, berhati-hatilah dengan perasaan untuk kita riya, menunjuk-nunjuk apa yang kita lakukan. Tidak kira lah dengan sesiapa sahaja, hatta dengan diri kita sendiri pun kita nak angkat, kita nak rasa lebih diri kita sum'ah. Berhati-hatilah, kata Rasulullah, wattaqur riya, berhati-hati di dalam masalah riya. Sebab fa innahu syirku billah, ingatlah, kata Nabi, riya itu adalah syirik terhadap Allah. Bahaya tuan-tuan. Sangat bahaya. Dan benda ni benda tidak nampak, benda hati, benda seni, tuan-tuan. Ya. Sebab tu Nabi pesan sangat-sangat,
yang dikatakan asyirkul asghar. Nabi kata iaitu dalam masalah syirik yang terkecil, yakni yang tidak nampak, iaitulah di dalam masalah ar-riya. Tu. Takutlah kamu, bimbanglah kamu, berhati-hatilah kata Rasulullah dengan perasaan riya, kerana dia merupakan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa innal mura'i yunada yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq bi arba'ati asya. Allah. Nabi kata apa? Nabi kata orang yang berbuat riya, wa innal mura'i, sungguhnya kata Nabi orang yang berbuat riya, buat benda-benda sesuatu atas dunia riya, apa yang dia buat termasuklah kebaikan yang dia buat sekalipun hadirin sekalian atas dasar riya. Allah, inilah yang paling kita takut. Ibadah yang kita buat lama dah, tetapi tersimpan di balik hati itu perasaan nak menunjuk-nunjuk, nak rasa kita ni hebat, nak rasa kita ni rajin, nak rasa suara kita merdu. Kata Tuhan, benda tu akan sentiasa, iblis laknatullah, syaitan laknatullah, sentiasa akan gojak hati kita, membolak balikkan hati kita supaya kita rasa selesa, dan supaya orang sentiasa angkat kita. Ini di antara bendanya yang sangat bahaya bila mana seseorang hamba Allah Ta'ala tu beriman, beramal soleh. Tuan-tuan, tu kerja syaitan iblis, ya, nak jolok amalan kita supaya sentiasa kita suruh orang nampak, sentiasa supaya kita merasakan kita ni lebih daripada orang. Itu kerja dia, kata Tuhan, ya. Ni maka kalau di situ kedudukan kata Nabi di akhirat, wa innal mura'i yunada yaumal qiyamah, orang yang riya di hari akhirat yunadi yaumal qiyamah, kata Rasulullah pada hari kiamat akan dipanggil ala ru'usil khalaiqi, di khalayak ramai. Nah, di padang kiamat dipanggil orang yang buat riya, tengah-tengah orang yang ramai-ramai semua sekali dipanggil dia bi arba'ati asya, dengan 4 nama, kata Rasulullah, dengan 4 nama. Apa dia dipanggil? Yang pertama sekali, ya kafir. Allah, tuan-tuan, balik akhirat Allah panggil orang ni, tak panggil dah haji, tak panggil dah ya kafir, hei orang yang engkar. Ya Allah, tuan-tuan, nah, wahai orang yang engkar pada aku, kata Allah. Sebab apa engkar? Sebab buat bukan semata kerana Allah. Nah, satu, ya fajir. Nama yang kedua dipanggil, wahai orang yang lancing. Ni makna kata apa? Fajir, orang yang bersalah, orang yang derhaka, orang yang telah membuat perangai yang tidak baik dengan Allah, dia panggil fajir. Tak? Orang buat salah. Dalam kitab ni dia boleh lancing, tak berapa faham kita. Nah. Orang derhaka, orang buat salah, perangai yang tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau fajir dia panggil. Nama yang ketiga dipanggil apa? Ya ghadir. Ya ghadir, hei penipu. Ya khasir, wahai orang yang rugi. Khasir, orang yang rugi. Allah, tuan-tuan, ni nama-nama dia di akhirat. Atas dunia orang panggil comel kan nama dia. Nah, atas dunia orang sanjung sungguh dia. Setiap paper masuk muka dia mungkin, kerana dia ni orang yang hebat,
derma tu derma ni, beri hadiah di situ, beri hadiah di sini mungkin. Tetapi hati siapa tahu? Ya kan? Allah Ta'ala yang tahu. Tiba-tiba balik di akhirat, dia di antara orang-orang yang murai, orang-orang yang riak, buat semata-mata kerana orang, bukan kerana Allah. Lalu nama yang comel yang diberikan di atas dunia, kekayaan yang Allah beri di atas dunia, kesihatan yang dia anugerahkan di atas dunia, tiba-tiba balik di akhirat, nama dia bertukar. Hadirin sekalian, ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya khasir. 4 nama kepada orang-orang yang riak. Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil namun demikian di mana? Ru'usil khalaiq. Tika mana ramainya orang di padang mahsyar, disebut nama. Malu tak tuan-tuan? Malu gitu. Nah, Allah, malu gitu. Di atas dunia ni pun kadang-kadang kalau kita buat salah, nah, budak-budak sekolah lah, kadang-kadang hari assembly dah kita panggil dia seorang duduk depan, oh tebal muka tuan-tuan. Apa? Mungkin mari lambat. Nah, kita panggil dia duduk kat depan. Oh, malu dia. Tapi budak sekarang tak berapa malu dia, seronok ya. Pelik sungguh. Dah, kita panggil duduk depan, you don't know. Zaman kita dulu malu tu lah. Nah, zaman kita belajar duduk kat depan, oi rasa segangnya, ya Allah. Tak nampak orang jadi macam hitam belakang gitu. Dia sekarang duk kita panggil duduk depan, ya seronok ya. Ya Allah, pelik dunia akhir zaman kata tuan. Nah, tetapi di akhirat bukan kata malu, nak jatuh dagi muka tuan. Malunya. Sebab dulu dikenali dia ni, oi orang ni dermawan dulu. Orang ni kan bagus dulu ni. Banyak yang dia buat. Rupanya hati masalah tuan. Hati masalah. Lalu Allah tengok hati. Balik-balik tengok, oh, dulu kita kenal dia bagusnya, kenapa nama dia lain kat sini? Allah tuan-tuan. Lalu Allah panggil nama-nama dia tadi, dhalla amaluka wa batala ajruka wa fala khalaqalakal yaum. Kata Nabi, bagaimana dipanggil orang-orang ni dengan nama demikian, lalu dikatakan hilanglah semua amalmu, batallah segala pahalamu. Allah tuan-tuan, inilah orang pakai sungguh. Orang balik di akhirat tanpa amal tuan-tuan. Nabi kata fakir jaim. Orang ni pakai sebenar-benar pakai. Ya Allah tuan-tuan, inilah yang kita nak minta jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa banyak dah kita buat, tiba-tiba balik tidak ada. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 23. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah kata apa? Allah kata bila mana wa qadimna ila ma amilu min amalin, wa qadimna ila ma amilu min amalin, ketika mana manusia datang pada Allah pada hari kiamat kelak, mereka datang pada kami kata Allah, lalu kami periksa. Allah cek segala perbuatan mereka, yakni orang yang berada di atas dunia dulu. Allah cek daripada segala amal yang dia buat. Bila mana cek tengok tak ada satu pun yang bernas kata Tuhan. Lalu kata Allah, kami jadikan semuanya macam debu-debu yang bertebaran je. Nah, tak ada bayar. Sedangkan kita balik masing-masing nak tengok result, masing-masing nak tengok habuan. Tengok tak ada. Waktu itulah ada yang dikasih lagi dirahmati Allah, ruginya kita.
Sebab tidak kena cara di atas dunia kita buat pelaburan. Itu tak? Di atas dunia ni kita kena bijak juga kan tuan-tuan. Nak melabur, nak bijak juga. Kadang-kadang kita tidak kisah. Ya. Nak melabur, main melabur, kita tak tahu bagaimana. Di sana tu ada riba ke, di sana tu ada monopoli ke, di sana tu ada penipuan ke. Lalu akan rugilah dia. Nah, di akhirat lagi-lagi kata Allah, hilang segala amalmu. Yang kamu buat banyak dulu atas dunia, hilang habis, batal pahalamu. Yang kamu ingat kamu dapat pahala banyak. Lalu kata Nabi lagi, fala khalaqalakal yaum, hari ini tidak ada bahagian bagimu saudara. Allah, Tuhan, tidak ada bahagian bagimu. Dulu kami buat dah ya Allah, banyak dah. Mengapa tak ada hari ni? Tidak ada bahagian kami hari ni. Macam itulah tuan-tuan. Mengharap benda yang tidak luruh. Nah, manusia yang sangat rugi di akhirat. Faltamis ajraka mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'. Allahu akbar. Allah halau orang ni. Faltamis. Nabi kata apa? Faltamis, dan mintalah. Mintalah pahalamu. Tu. Bila mana dia tanya macam tu, lalu dijawab faltamis ajraka, maka mintalah kamu pahalamu, ganjaranmu, segala-gala yang kamu nak minta daripada siapa? Mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi', daripada orang yang kamu buat kerja atas dunia dulu something semata-mata kerana dia, minta dengan dia. Allah, ya mukhadi', wahai penipu. Nah, mengapa kamu nak minta dengan aku? Dulu kamu buat di atas dunia bukan kerana aku, kerana orang lain. Pergi minta. Ya Allah, tuan-tuan, kita nak minta dengan siapa? Ya Allah, dulu atas dunia aku buat kerana mudah. Ya Allah, dulu aku buat kerana mu ikhlas dah. Ya Allah, aku angkat ikhlas. Allah kata, ya mukhadi', hei penipu. Gebah kita tuan-tuan. Itu ya Allah, saya buat kerana mu dulu ya Allah. Tak menang kita tuan-tuan. Tidak menang kita di akhirat. Kerana saksi Allah Ta'ala sangat banyak tuan-tuan. Allah bercakap sendiri dengan anggota-anggota. Bahkan amalan ni naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana Allah tanya malaikat kiraman katibin, betul malaikat kiraman katibin? Tak betul ya Allah, dia bohong. Sudah kita. Inilah di antara peguam bela, peguam cara lah, tak ada yang lain dah. Nah, kalau kita beramal soleh, maka insya-Allah jawapan kita tu betul sungguh. Ikhlas kerana Allah, maka kita jangan bimbang hadirin sekalian. Nah, yang paling kita takut, kita dianggap menipu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lebih kenal hati kita. Itu tak? Allah lebih kenal hati kita. Maka pada hari ini faltamis ajraka mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'. Pergilah minta pada orang yang kamu buat dulu atas dunia. Mintalah ganjaran, mintalah pahala keselamatan pada hari ini. Minta dengan dia, bukan dengan aku, wahai penipu, kata dia. Qala qultu billahi alladhi la ilaha illahu anta sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya bertanya kepadanya, demi Allah, tiada Tuhan kecuali Dia. Apakah benar engkau mendengar sendiri hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, lalu ditanya kepada sahabat ini,
Adakah hadis ni kamu dengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut macam tu? Allah, tuan-tuan, ya. Faqal, maka dia berkata, sahabat tadi berkatalah, wallah alladzi la ilaha illahu inni sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sungguh aku dengar hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia. Hadis yang sangat berat yang Nabi ceritakan tadi kan, hadirin sekalian. Sungguh aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan kepada aku, illa an akuna qad akhtatu syai'an lam akun ata'ammaduhu. Kata dia apa? Kata sahabat tadi, kecuali jika saya keliru sedikit yang saya sengaja. Nah, kecuali kok ada yang sengaja yang aku keliru, kata dia. Thumma qara'a, kemudian dia baca, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia keliru, takut-takut keliru, dia kata. Kemudian ia membaca ayat surah An-Nisa, ayat berapa? Ayat 142. Ya Allah sebut, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Siapakah orang yang menipu Allah? Ayat ni Allah sebut sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itu akan menipu Allah. Mereka nak tipu Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dia di dunia, sedangkan dia tidak tahu padahal Allah telah membalas tipu daya mereka. Allah tipu daya juga. Nah, ni hadirin sekalian, dia ingat dia boleh tipu daya Allah, sedangkan Allah tipu daya dia juga. Allah yang lebih hebat daripada mereka. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Inilah di antara perkara-perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, cerita ni cerita yang sangat hebat. Sebab tu sahabat-sahabat mereka beramal, orang lain tak kenal. Ya, macam ni juga kisah yang berlaku di zaman Abdul Malik bin Marwah. Ya, ada seorang yang tidak tidur malam, bangun qiyamul lail, sedikit tidur waktu malam. Orang tak kenal dia. Lama-lama orang tahu dia ni sahabah yang masih lagi hidup di zaman kerajaan Bani Umayyah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian, ramai sahabat-sahabat yang masih ada zaman kerajaan Umayyah, antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, orang yang sangat panjang umurnya, dia hidup di zaman Rasulullah sampai 4 orang khalifah dia masih hidup. Bahkan dia pula menjadi pengasas kerajaan Bani Umayyah. Allah, ya. Selepas mana Hasan bin Ali meletak jawatan beri kepada Muawiyah, ya, cerita yang sangat hebat kita tengok ketika mana pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selepas pada itu Hasan bin Ali naik sekejap, tapi dia rasa tak mampu nak pegang kerajaan, maka dia seruh balik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka bermulalah zaman keagungan kerajaan Bani Umayyah. Nah, lama dia hidup, hadirin sekalian, dan di zaman dialah bagaimana Islam mula bergerak maju tamadun yang hebat sehingga disambung oleh kerajaan Bani Abbasiyah. Jadi sahabat masih lagi ada bertebaran. Kita tengok antaranya ini di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, tetapi orang tidak kenal dia. Hebatnya amalan yang mereka pelihara, hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah, tabarakallah, inilah di antara kelebihan yang sangat hebat. Abu Layth As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala berkata, sesiapa yang ingin mendapat pahala amalnya di akhirat, maka harus beramal dengan ikhlas kerana Allah, tanpa riya. Ini penting sangat kan, hadirin sekalian.
perkara yang sangat penting dipesan oleh ulama. Barang siapa yang ingin mendapat pahala amalnya di akhirat, pelaburan yang kita buat hari ni nak nampak di akhirat. Tuan-tuan, siapa yang melabur dia tak nak tengok hasil dia, tuan-tuan, tak ada orang. Kita berada atas dunia, kita melabur, kita nak tengok hasil. Orang-orang tanam saham, dia nak tengok saham dia, kan tuan-tuan. Orang yang tanam modal dalam setiap perkara yang dia buat, dia nak tengok kejayaan. Ya. Begitu jugalah orang yang nak berjaya di akhirat. Maka modal yang kita tanam sekarang, tuan-tuan, mana? Amalan. Ya, hari-hari kita buat. Tuan-tuan pergi kerja, balik malam, balik petang. Saham, tuan-tuan. Kita datang berulang alik belajar, berjemaah dalam rumah Allah bersama-sama. Saham. Maka saham ni kita nak tengok di akhirat kah? Ya. Saham yang kita tanam hari ni kita nak tengok di akhirat. Tiap-tiap orang dia akan apa, dia akan nak tengok amalan dia, hasil yang dia buat, tuan-tuan. Maka tidak adalah, kata Imam Laith, orang yang ingin mendapat ganjaran pahala di akhirat, syaratnya beramal dengan ikhlas kerana Allah, tanpa riak. Tuan, bila mana riak tidak ada pada kita, maka yang datangnya keikhlasan, insya-Allah, mudah-mudahan. Nah, yang datang pada kita keikhlasan. Inilah di antara yang paling besar sekali, perkara yang sangat besar. Bila mana datang keikhlasan dalam diri kita, dalam jiwa kita, hadirin sekalian. Sebab itulah bila mana kita melihat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, antaranya kalau Allah kurniakan kepada kita apa, tuan-tuan? Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali ketika mana Nabi berada di atas kenderaan, hadirin sekalian, Nabi sebut kepada sahabat, Nabi cerita kepada sahabat. Nabi kata apa? Bagaimana kalau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama sekali khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Yang pertama sekali, kalau Allah anugerahkan kepada kita perasaan takut pada Allah ketika mana dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, bersendirian, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Alangkah hebatnya kita, tuan-tuan, rasa takut dengan Allah ketika mana kita seorang ataupun ramai. Hebatnya kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana Allah anugerahkan melebihi daripada nikmat yang lain. Yang pertama sekali, takut pada Allah, gerun pada Allah, bimbang, berjaga-jaga, berhati-hati ketika mana kita duduk dalam keadaan sir, seorang-seorang, dan juga dalam keadaan ramai-ramai. Ini nikmat yang sangat besar, ya. Nak datang perasaan takut, nak datang perasaan gerun ketika mana ramai-ramai itu mungkin kita rasa boleh, tapi bila mana seorang-seorang kita rasa macam tak berapa nak kuat, nak rasa takut dengan Allah. Kalau kita semayang berjemaah, kita jaga. Kalau kita semayang seorang-seorang, mungkin tak terjaga. Itu tuan, itu dia panggil khasyah. Yang kedua, kata Nabi, wal qasdu fil ghina wal faqr. Niat betul-betul kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana kita senang, kita ingat pada Allah. Ketika mana kita susah, kita ingat pada Allah. Ini payah juga, tuan-tuan. Batu kata Nabi, kalau dianugerahkan ini, suatu anugerah yang hebat. Kebanyakan makhluk bila mana dia senang, dia lupa pada Allah. Bila mana dia pakai, dia ingat pada Allah. Mana? Kebanyakan kita jumpa macam tu, kata Tuhan.
Tidak ramai orang yang senang dalam keadaan dia berjaya melawan hawa nafsu. Bila mana dia senang, maka dia ingat pada Allah. Bila mana dia susah, dia ingat pada Allah. Maka ini suatu anugerah yang sangat hebat, kata Rasulullah. Hati sentiasa dengan Allah. Bila mana Allah beri kekayaan, maka dia tahu nak agih ke mana harta dia. Bila mana Allah uji dia dengan kefakiran, dia tahu ke mana dia nak minta. Ya Allah, ini hebat hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah. Kita tengok sebagaimana kehidupan Asma binti Abu Bakar. Ya, bila mana dia kahwin dengan sahabat yang miskin, hadirin sekalian. Nah, Asma binti Abu Bakar, kerja dia sangat susah, sangat penat. Beri makan unta dia lah, sediakan makanan kepada suami tercinta Az-Zubair ibn Awam. Nah, suami dia nak pergi berjihad, dia sedia makanan, dia bagi duit. Zubair miskin, dekat rumah dia buat macam-macam. Sehingga Abu Bakar tanya, wahai Asma, mengapa kamu tidak mengambil pembantu rumah kamu, wahai Asma, penat kamu. Ya. Dia kata, apa hadirin sekalian, wahai ayah, biarkanlah untuk aku berkhidmat dan berbakti pada suami aku, ayah. Kalau aku ambil orang gaji, maka tidak ada peluang untuk aku buat untuk suami aku. Allah, tuan-tuan, hebat jawapan dia. Adakah salah kita cari pembantu untuk isteri? Tak salah. Sangat digalakkan oleh syarak, menyenangkan kerja dia, tuan-tuan. Tetapi ni isteri yang jawab, ya, wahai ayah, kalau aku ambil orang gaji, maka aku duduk relax, tidak ada kerja dan pahala aku tak bertambah untuk aku berkhidmat pada suami aku Az-Zubair. Hadirin sekalian, ini suatu anugerah yang hebat. Nah, sebab dia nak merasai, hadirin sekalian. Jadi inilah di antaranya, hadirin sekalian, ya. Jadi bukanlah kita kata malam ni nak balik cerita dengan rumah kita pula. Oh, ayo abang dengar ni, ustaz kata kalau tak ada ambil orang gaji lagi bagus. Oh, dia kata kalau gitu abang kerja seorang, susah pula kita. Nah, tidak salah kita menyenangkan dia. Nah, tidak salah, tapi dengan cara yang tersendiri yang disuruh oleh syarak. Yang ketiga, kata Rasulullah, wal adlu fil ridha wal ghadab. Adil ketika mana kita redha dan ketika mana kita marah. Adil dalam keadaan apa dia? Hadirin sekalian, redha. Nah, dalam keadaan redha kita berlaku adil. Bila mana datang ujian dan musibah, kita redha. Saya petang semalam anak murid, Allahu Akbar, tuan-tuan, nah, aksiden. Nah, aksiden. Jadi kita tengok riak ayah dia, Allahu Akbar. Saya kata hebatnya abang. Nah, bila mana saya telefon kat dia, hak milik Allah ustaz, nu macam mana? Allah suruh saya jaga sekadar mana dia duduk dengan saya je. Allah nak ambil balik nu guana hak dia. Tuan-tuan, tak ada air mata keluar. Tapi kita percaya, kita suami, kita ayah ni, tuan-tuan, memang Allah beri kekuatan waktu tu. Nak lepas 3 hari orang tak ada, kita duduk seorang rumah, waktu tu lah kita menangis berbaldi-baldi. Itu jiwa ayah. Kita ni kita tahu tunjuk depan, no, tuan-tuan. Rizak bulan 3 SPM keluar, no, kita pergi tengok Rizak, semangat, pakai baju gosok apa, ambil cuti, tengok-tengok Rizak tidak memberangsangkan, bahkan sangat teruk Rizak anak kita. Kita marah kat depan, tak marah. Kita ambil dia tak dalam kereta, kita tak bercakap, balik rumah senyap. Orang rumah kata, bang, warna bang, senyap. Itu suami, seorang bapa. Dia akan pendam selagi mana boleh. Bila dia akan cerita, oh malam tidur malam,
mengalir air mata kita. Tu nak cari tabah macam ni, Allah sudah. Nak anak mati, nak pijak kat lori siput tuan-tuan. Allah, ya, tengok siap. Tapi bila mana kita belajar, kita tahu menghargai al-adlu fil ridha, wal ghadab, dan marah. Dia pergi buat report Sungai Buloh, jumpa dengan driver lori tu. Allah tuan-tuan, sekali turun agak-agak marah kita. Anak sekolah, kamu tak nampak kau bawa lori besar, pijak kamu tu motor jadi kepuk. Allah tuan-tuan, ikut keadaan marah kita. Tapi dia boleh cool, Masya Allah, hebat tuan-tuan. Sebab tu penting ilmu. Ya, kebetulan dia duduk mengaji di mana kita mengajar pun, dia ada juga, alhamdulillah tuan-tuan. Bila mana ada ilmu, maka dia beramal. Mana anak amalnya mana? Wal adlu fil ridha wal ghadab. Nak rasa adil, Allah Ta'ala beri bahagian begini, kita terimalah. Tengok tuan-tuan. Jadi itu penting sangat kita tengok dalam kehidupan, sebab Allah uji kita macam-macam. Yang keempat, wahamdulillah fis sirra fis sarra wad darra. Wahamdulillah fis sirra wad darra, nak puji dan puja Allah sama ada dalam keadaan senang atau susah. Ni payah belaka tuan-tuan. Ya, kadang-kadang ramai orang merungut bila mana dia susah kan. Bila mana senang dia lupa dak puji pun Allah Ta'ala. Tu penyakit manusia kata tuan. Ya, nak cari puji Allah waktu senang. Bila mana kita senang, kita buat macam-macam kebaikan, tanda kita ada. Bila mana kita tidak ada, kita beri sikit, tanda kita ingat azan. Macam tu. Tabung surau masjid kita, tak ada orang 100 seminggu dia masuk, tak ada. Taing ada 100, taing tidak ada 10 sen. Sebab dalam keadaan dia ingat segala-gala tu daripada Allah, maka puji Allah Ta'ala. Kita nak buat kebaikan, kita tahu kita daripada dia, dan kita nak bersyukur sama ada waktu senang ataupun susah. Inilah di antara nikmat yang paling hebat, kata Nabi SAW. Jadi hadirin sekalian, kita hari ini pun dalam proses ke arah itulah, mudah-mudahan belajar, nak duduk di situ, mudah-mudahan gitu. Lagi mana tidak dapat, lagi itulah kita nak mengaji supaya kita dapat beramal dengan keadaan yang kita ada. Sekali lagi, kemudian melupakan amal itu supaya tidak dirosak. Kata Imam Laits As-Samarqandi rahimahullah, orang yang ingin mendapat pahala di akhirat, yang pertama dia beramal dengan ikhlas kerana Allah tanpa riak. Syarat beramal dengan ikhlas tanpa riak. Yang kedua, kemudian melupakan amal itu supaya tidak dirosak oleh rasa ujub. Ujub ni bangga diri tuan-tuan. Apa maksud dia? Dia kata melupakan amal yang kita buat, bermakna amal kebaikan kita tak payah ungkit. Macam tu. Yang baik yang kita buat, biarlah ia berlalu. Biarlah ia berlalu. Setengah-setengah kita kadang-kadang ungkit kan. Tak. Ni kalau aku dah bagi duit dulu, tak luluh-luluh ngaji ni. Kan? Mentang-mentang kita bagi kat dia dulu. Berapa? 20 tahun silam. Dibangkit segala kebaikan. Maka ini suatu benda yang sangat ditegah oleh syarak. Sebab tu kata dia apa? Lupakan amal itu, kebaikan yang kita buat, segala yang kita buat, kita lupakanlah. Sebab digerik dah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kebaikan yang kita buat digerik tuan-tuan. Allah tahu di mana nak gerakkan, biarkanlah, abaikanlah segala kebaikan yang kita buat.
walaupun orang tidak tahu, tuan-tuan. Surau kita yang indah ini, alhamdulillah, berapa kita derma, biarlah. Walaupun orang tidak tahu kita yang derma, sehingga mati pun orang derma tu, baru orang tahu, oh haji ni yang derma. Allah, itu lebih baik, tuan-tuan. Sebab tu kata dia apa? Lupakan segala amal kita supaya tidak rosak atau dirosak oleh rasa ujub bangga diri. Inilah hadirin sekalian, ulama dia sangat berjaga-jaga, supaya dalam keadaan bila mana dia lupa segala-gala tu, maka tidak ada perasaan dalam jiwa dia, perasaan ujub, bangga diri tak ada. Bangga diri maka hilang bila mana kita lupakan amal-amal kita yang soleh. Kita biarkanlah ia berlalu macam tu, kerana kita sudah yakin innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kita yakin bahawa Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Cukup. Cuma yang perlu difikirkan, yang perlu diingat-ingatkan, kata Imam Ghazali, kejahatan kita, ya, kealpaan kita, kelalaian kita dengan Allah, yang ni perlu diingat sentiasa. Yang baik biarkan. Tu kan. Maka ini suatu benda yang susah, tuan-tuan. Maka tidak lain dan tidak bukan supaya bebas ia daripada perasaan ujub, bangga diri. Sebab memang selalunya menjaga taat lebih berat daripada mengerjakannya. Allah, betul sungguh, tuan-tuan. Kan? Menjaga taat lebih berat daripada mengerjakannya. Ya. Ini suatu perkataan yang sangat hebat, hadirin sekalian. Kita nak buat ketaatan lebih berat daripada mengerjakannya. Nak buat tak ada masalah, kita boleh buat, tapi nak menjaga dalam erti kata taat kita kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, itu suatu yang susah. Kita buat amal semata-mata kerana Allah, itu suatu yang susah. Tetapi kita nak mengerjakan kebaikan, alhamdulillah kan tuan-tuan, kita boleh buat. Hari gotong royong kita boleh datang, kita berjemaah kita boleh datang, kita pergi ziarah orang sakit kita boleh pergi, bahkan kita tolong macam-macam kita boleh buat. Tetapi nak menjaga ketaatan itu suatu benda yang payah. Itu tuan. Yang ni nak jaga keikhlasan semata-mata kerana Allah Ta'ala, itu suatu benda yang susah. Tu kata ulama. Jadi hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah, inilah di antara benda-benda yang sangat dititik beratkan oleh ulama-ulama, kerana tidak akan sampai pada Allah melainkan amal yang ikhlas. Kita belajar tu. Syekh Abu Bakar Al-Wasiti rahimahullahu ta'ala berkata, menjaga kebaikan taat itu lebih berat daripada mengerjakannya. Benar. Macam kita sebut tadi. Sebab apa? Sebab ia bagaikan kaca, cepat pecah, mudah pecah, dan tidak dapat ditampal atau dipatri lagi. Allahu Akbar. Bahasa ulama, tuan-tuan. Tengok. Kata dia, ketaatan yang kita buat lebih berat daripada mengerjakannya. Bermakna ketaatan yang didasari dengan keikhlasan kerana Allah Ta'ala itu berat. Kita nak dapat daripada kita mengerjakan ketaatan, nak buat baik sebagaimana kita hurai tadi, boleh, mudah, senang. Tapi nak jaga kualiti dia, yakni ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, suatu benda yang sukar. Ya. Ni hadirin sekalian. Kerana keikhlasan itu ibarat kaca, cepat mudah pecah dia. Kalau kita tak jaga-jaga sangat, tuan-tuan, ulama dia sebut, Syekh Az-Zarnuji rahimahullah, dia sebut dalam kitab dia Ta'limul Muta'allim, dia kata keikhlasan itu berada di antara dua kelompok. Dua kelompok. Keikhlasan itu berada di antara dua kelompok, iaitulah kelompok riya
Yang kedua kelopak takabur. Di tengah-tengah itu keikhlasan. Allahu Akbar. Cantiknya ulama buat perumpamaan. Ikhlas itu berada di antara dua kelopak. Satu kelopak riya, yang kedua kelopak takabur, ujub. Maka di tengah-tengah tu keikhlasan. Nak faham macam mana tuan-tuan? Oh, silat hari bulan jadi riya. No. Kita buat ibadah dah. Oh, kita tak pernah tinggal Isnin Khamis puasa selalu. Tu mayang 14 rakaat, 16 rakaat tahajud tiap-tiap malam. Kita cerita pada orang. Cerita pada orang. Kalau orang tak tanya, kita buka. Sebab tu kata ulama, keikhlasan di antara dua kelopak. Satu riya. Nak cerita juga kat orang. Adapun kalau tak cerita, dia meri kepada ujub, kepada takabur, kepada ujub, bangga diri. Aku seorang rasa boleh jaga tahajud tiap-tiap malam, orang lain rasa tak ada Subhan Bestari ni. Contoh kita kata, dia mari perasaan tu. Kita tak cerita dengan orang, tapi kita mari. Nak challenge kita subuh-subuh kita awak, payah dah nak cari. Dia mari cakap sendiri tu tak. Allahu Akbar, payahnya nak jaga. Susah nak jaga tuan-tuan. Tidak kira siapa dah, dia ustaz yang bercakap kat depan ke, dia pendengar ke, dia siapa ke. Sebab masalah hati bukan hak kita, kata Tuhan. Inilah suatu perkara yang sangat besar, mujahadah kita dengan Allah. Nak cari nikmat ikhlas yang berada di antara dua kelopak yang sangat bahaya. Tu kita doa tuan-tuan. Sebab dia ni suatu benda yang mudah pecah, kata dia. Silat hari bulan pecahlah keikhlasan. Bila mana pecah, tidak dapat ditampal lagi. Kalau boleh tampal, tak apa, cari gam. Ni tak dapat ditampal dah. Dia akan jadi melarat, rosak. Maka tiap amal yang dihinggapi penyakit riya, maka rosaklah dia. Bila mana ada riya, rosak. Tak mampu nak dibaiki lagi dah. Dan tiap amal yang dihinggapi ujub, bangga diri, rosak juga. Ini penyakit mazmumah dua-dua tuan-tuan. Jadi biar kita kena, insya-Allah. Maka apabila seseorang dapat menghilangkan rasa riak dalam amalnya, harus berbuat yang demikian. Inilah kerja kita hari ni tuan-tuan. Kerja kita hari ni nak hilang penyakit riak. Maka buatlah, kata ulama, kikislah perasaan riak. Tetapi bila tidak dapat menghilangkan, maka jangan sampai tidak beramal pula. Ulama pesan dah, jangan sampai tahap kita tak mampu nak buang riak, kita tinggal terus. Kita nak sedekah, RM10 takut riak, biar. Anda jadi kerja tu lah. Pergi masjid, nak masuk tabung, kau riak kan, ramai jemaah tengok, masuk mula. Tak buat dah tuan-tuan. Sebab tu kata ulama, bila mana tak mampu nak hilangkan rasa riak, jangan sampai tidak beramal. Hebat ulama pesan kat kita tuan-tuan. Bermakna nak kena mujahadah. Biarlah orang tengok tak tengok, kita ikhlas kerana Allah, kita masuk juga, kita buat juga. Sebab tu kita dah belajarkan hari tu bagaimana sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah aku dapat ganjaran pahala ya Rasulullah kalau aku beramal dalam keadaan orang nampak alaniyah, orang nampak aku buat ya Rasulullah, adakah dapat ganjaran pahala? Maka Nabi jawab, ya dapat, selagi mana hati tak dikerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kita nak derma dalam tabung gini, tak nak orang tengok pukul 12 malam mari tu. Mengeri orang nampak, isyak orang nampak. Ya, maka ini di antara ulama diajar kita tuan-tuan, jangan sampai kita tidak beramal kerana belum dapat menghilangkan riya. Tuan-tuan, nak hilang ni kita kena belajar.
Nak mari keikhlasan kena belajar juga. Mari selalu. Mungkin kali pertama mari kita segan ke Tok Imam. Mari kali kedua mungkin nasi dagang malam ni. Lama. Habis. Manis kita datang kerana Allah. Itu. Itulah di antaranya. Mujahadah. Lama-lama jadi rasa manis. Dulu rasa nak berjemaah, rasa macam tak berapa sedap. Lama-lama dia rasa manis, insya-Allah. Sebaiknya ia harus tetap beramal, kemudian membaca istighfar daripada riaknya itu. Beramal walaupun RM10 masuk tabung, ada lagi perasaan riak. Astaghfirullahalazim. Aduh, ulama ajar pada kita, kok dalam keadaan kita buat tadi ada lagi perasaan riak, istighfar dengan Allah. Ya Allah, janganlah ada bunga riak, ya Allah. Setiap kali kita buat kebaikan, istighfarlah, kata ulama. Kemudian di lain hari Allah memberinya taufik untuk ikhlas dalam amal-amalnya yang lain. Itu tuan, ini statement yang kita jawab. Setengah jemaah dia tanya, ustaz, macam mana nak hilang perasaan riak ni? Riak akan hilang dengan sendiri bila mana kita berlatih. Bila mana ada perasaan riak, istighfar. Ketika mana kita melakukan kebaikan, datang bunga-bunga riak, istighfar, kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lambat laun kita akan dapat taufik daripada Allah, bimbing kita ke jalan yang benar untuk mendapat tiket ikhlas semata-mata kerana Allah. Dalam peribahasa disebut dunia kosong rosak sejak matinya orang-orang yang riak. Allahu Akbar. Sebab mereka yang giat membangun dan menghias masjid, sekolah dan pesantren, pondok-pondok dan lain-lainnya daripada kepentingan awam. Tengok, Allahu Akbar. Peribahasa kata apa? Dunia kosong rosak sejak matinya orang-orang yang riak. Dia kata macam tu. Kerana dunia ni bagaimana? Ramai orang yang giat membangun, membina dunia ni, kata ulama, menghias masjid, buat masjid, kata dia. Orang yang buat sekolah, buat pesantren, pondok-pondok, bina tu, bina ni, kata dia ramai di kalangan orang yang riak, nak nama belaka. Allahu Akbar. Jadi kosong dunia ni bila mana mati orang riak. Dia kata begitu tuan-tuan. Tak tusyibih, mana kata perumpamaan disebut betapa ramainya orang yang buat bukan semata-mata kerana Allah. Macam tu kata dia. Meskipun perbuatan itu riak, tetapi kemungkinan ia mendapat doa-doa orang Muslim yang ikhlas, maka berguna baginya. Tu mula-mula dia buat mungkin nak nama, tapi lama-lama orang berdoa. Tuan-tuan, kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang buat kebaikan. Macam-macamlah kemudahan yang mereka buat, tuan-tuan, kita doa, insya-Allah mereka mendapat kebaikan daripada apa yang mereka buat. Sebagaimana ada cerita seorang membangun pondok pesantren, lalu ia berkata dalam hatinya, saya tidak mengetahui apakah amalku ini kerana Allah atau tidak. Cerita orang buat pondok. Lalu dia kata, adakah Allah terima amal aku ni atau tidak? Tiba-tiba ia diberitahu dalam tidurnya, bila mana dia bermimpi, diberitahu, jika amalmu tidak kerana Allah, maka doa-doa orang muslimin di dalamnya kerana Allah, maka gembiralah ia dengan impian itu. Allah, tuan-tuan, kita buat sesuatu kan kita tak tahu Allah terima ke tidak, duk mari blank dalam jiwa kita sebagaimana ulama ini. Tapi diberitakan bahawa bila mana kamu buat contoh pesantren, pondok-pondok yang datang belajar anak-anak Islam, saudara-saudara muslimin, lalu mereka berdoa dan doa mereka di dalamnya semata-mata kerana Allah, maka ingatlah dia doa kepada engkau tu semata-mata kerana Allah, bergembiralah dengan apa yang kamu buat. Tu. Ada seorang berdoa dekat Huzaifah ibn al-Yaman, ya Allah,
binasakanlah orang-orang munafik. Maka Huzaifah berkata, andaikan mereka semua binasa, kamu tidak dapat membalas dan memukul musuh-musuhmu, sebab mereka itu ikut berjuang membunuh musuh Islam. Allahu Akbar. Siapa takat tu? Nah, kalau kamu bunuh semua sekali, kamu tidak dapat membunuh musuh-musuh, kerana bersama kamu ada juga orang munafik yang membunuh musuh-musuh kamu, wahai orang Islam. Walaupun dia tu munafik, tapi dalam masa yang sama, walaupun penyakit hati masih ada, tapi dia tetap bunuh orang-orang kafir. Nah, maka biarlah dulu, kata dia. Nah, tu maknanya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Allah menambah kekuatan orang mukminin dengan bantuan orang-orang munafikin, dan menolong orang-orang munafikin dengan doa orang mukmin. Saling berhubung kait, tuan-tuan. Walaupun ada penyakit hati, biarlah bermujahadah lah. Nah, tu. Kita habis sikit nah, ada tajuk baru dah. Abu Laith As-Samarqandi rahimahullah berkata, orang-orang yang berpendapat bahawa di dalam fardu tidak dapat dimasuki riya, sebab ia suatu kewajipan, tetapi sebenarnya dapat sahaja riya itu masuk di dalamnya. Nah, ada di mana-mana perasaan riya, hatta dalam perkara fardu sekalipun. Tak dapat lari dah, ya. Maka itulah di antara yang Allah Ta'ala nak suruh kita bermujahadah, ya. Dalam benda fardu pun benda ni tidak dapat lari sebenarnya, kata Syekh, ya. Maka ingatlah, dia kata riya ni ada di mana-mana. Wattaqu ittaqur riya, ya. Yang Nabi pesan, berwaspadalah dengan riya. Maka di sini kata dia ada dua macam. Jika ia melakukan fardu itu semata-mata kerana riya, sehingga sekiranya tidak riya, tidak melakukannya, maka itu munafik 100%. Allahu Akbar, tuan-tuan. Nah, kata Abu Laith, jika kita buat perkara fardu semata-mata kerana riya, ya, semata-mata kerana riya. Contoh, kita kata balik kampung. Nah, balik kampung, kita duduk KL, tak pernah jadi tok imam. Nak balik kampung, pak mertua ada, adik ipar ada, nak mak saudara ada. Nah, kita pun jadi imam sembahyang maghrib. Hati tu nak riak, nak riak. Kalau tidak buat riak, tak nak buat dia, tak menjadi. Contoh kita kata, nah, buat tu semata-mata kerana riak. Kalau tidak riak, tak jadi amalan wajib dia ni. Maka inilah kata dia, orang ni melakukan, ataupun dia ni di antara orang-orang dikenali sebagai munafik 100%. Nah, ya Allah, dahsyat. Nah, buat, bila kata buat, memang nak riak tu. Nah, bila mana buat, nak riak tu. Nah, jadi kalau tidak riak, tak jadi kerja dia. Nah, kena pong semua. Nah, kena pom dia. Kena pam. Nah, orang tak pam dah buat kerja. Nah, kalau orang pam dia, Masya Allah, sembahyang sunat tak berhenti. Nah, lepas maghrib belah-belah rakaat. Nah, sedap juga suara menatu aku. Kita ni ayo, sudah. Nah, pak mertua pam, terik sungguh. Balik KL dak sembahyang sunat, sebab tak ada orang pam dia. Nah, ini contoh kita kata. Sebab tu kata Imam Lais, bila mana dia buat semata-mata kerana riak, dan dia tidak akan buat melainkan riak kena ada, nah, maka orang ni digelar munafik 100%, kata dia. Termasuk dalam golongan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, ya. Sungguhnya orang munafik berada dalam tingkat paling bawah dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab sekiranya tauhidnya benar-benar, tentu ia selalu melakukan fardu yang dirasa sebagai kewajipan atas diri dia tu. Kita orang beriman, kewajipan solat memang kewajipan kita. Bukan nak tunjuk kepada siapa-siapa. Bukan kita kata nak semakin menjadi hebat daripada orang lain, tidak. Menjadi kewajipan kita. Bila mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita yakin inilah tanggungjawab kita. Nah, sebab tu kita buat. Dan jika tetap melakukan kewajipan hanya jika di depan orang lebih baik dan sempurna, sedang jika sendirian agak cuai, maka ia mendapat pahala yang kurang sesuai dengan perbuatannya.
sedang kelebihan yang dilakukan di muka orang ramai, maka itu tidak ada pahalanya, bahkan akan dituntut ke atasnya di akhirat, sebagaimana kita baca hadis panjang tadilah. Nah, Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, inilah di antara kebesaran kehebatan ikhlas, ya, yang disyaratkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, yang paling penting dalam hidup kata dia iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal, disusuli yang terakhir sekali ikhlas, kata Imam Syafi'i, ya, barulah sempurna tingkatan amal kita di atas dunia, mudah-mudahan, ya. Jadi hadirin sekalian, saya kira cukuplah kot sekadar tu pada malam ni. InsyaAllah kita akan bertemu pada bulan akan datang dengan izin Allah dalam bab yang baru, beratnya maut dan kengeriannya, insyaAllah, mudah-mudahan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillah.